keutamaan lain seperti terdapat banyak tempat-tempat yang mustajab doa. Dan kalau kita nak mencari tempat mustajab doa, kita berada di kawasan tawaf ataupun disebut mataf. Jadi kawasan-kawasan itu boleh dikatakan keseluruhannya sebab tempat mustajab doa. Kalau tempat mataf tu memang tempat mustajab, nak mengkhususkan lagi cari multazam. Itu tempat mustajab doa ni bukan. Multazam ni adalah kawasan yang disebut antara pintu Kaabah dengan penjuru Hajarul Aswad. Itu disebut multazam. Dan di tempat pintu tu boleh kita pegang sebenarnya tu ya. Yang ramai tuan-tuan mungkin nampak dalam gambar yang bergayut kan. Itu di situ saja boleh. Tapi kawasan kelambu Kaabah lain tak disunatkan bergayut. Walau bagaimanapun kita tengok oleh kerana tempat tu sempit, habis keliling Kaabah orang bergayut. Pakat pegang kelambu Kaabah, itu tidak ada sunnah pun. Tapi yang di multazam tu adalah untuk kita merapatkan dada kita, kita memegangkan tangan kita, itu ada, dibenarkan. Kemudian tempat mustajab doa tu juga ialah kawasan Hijr Ismail. Hijr Ismail ni ialah kawasan yang batu melengkung tu. Kalaulah ada peluang kita masuk dalam itu, bila masuk je dalam tu, kita ada peluang solat, kita solat sekurang-kurangnya 2 rakaat. Lepas tu berdoa. Apa yang kita nak bersolat di situ? Ya, kita boleh lakukan solat sunat taubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada peluang lagi, solat sunat hajat, solat taubat, solat hajat. Kalau tahiyatul masjid tu kita buat tempat lain. Kalau di Mekah, tahiyatul masjid tu memadai dengan kita melakukan tahiyatul bait. Ya. Tahiyah tu mana memuliakan. Kalau kita masuk masjid disebut tahiyatul masjid. Kalau kita masuk Masjidil Haram, kita utamakan Kaabah itu sendiri. Kita lakukan tahiyatul bait. Jadi tahiyatul bait tu dengan kita tawaf. Tak perlu kita solat tahiyatul masjid lagi dah. Tahiyatul bait tu lebih utama. Kalau dah tak boleh tahiyatul bait, tawaf yang 7 kali itu, baru kita ganti tahiyatul masjid. Sebab tempat lain tak ada tawaf, di situ saja. Maka yang di Hijr Ismail kita solat sunat taubat dan kita buat sembahyang sunat hajat kepada Allah. Apa lagi tempat mustajab? Di antara tempat mustajab tu ialah di Bukit Safa. Di Bukit Safa dan di Marwah. Cuma satu je lah, Bukit Safa dan Marwah ini tidak dikategorikan sebagai masjid. Dan juga yang disebut Mas'ah. Mas'ah tu pun tempat mustajab doa. Kerana Mas'ah ni adalah kawasan yang tempat orang bersa'i tu, ialah kawasan-kawasan yang mempunyai rahsia yang sangat besar di antara Safa dengan Marwah. Itu yang kalau kita nak mendapat pahala tahiyatul masjid, kita kena berada di luar daripada tempat Mas'ah tu, arah ke masjid. Jadi Mas'ah tu adalah kawasan yang bukan masjid. Jadi kalau kita berada di ruang itu, kita tak disunatkan niat tahiyatul masjid, ataupun tak disunatkan sembahyang tahiyatul niat i'tikaf, tak disunatkan i'tikaf dan tahiyatul masjid. Jadi kalau kita nak i'tikaf atau tahiyatul masjid, kita kena keluar daripada Mas'ah tu, masuk ke dalam masjid. Ya. Bagi wanita-wanita yang uzur masih lagi boleh berada di situ. Untuk dia berdoa dan sebagainya, ya, membaca ayat-ayat yang pendek dengan niat zikir, boleh di tempat-tempat yang dikatakan Mas'ah tadi. Itu tempat mustajab doa. Kemudian selain daripada itu, sekitar tempat matah lah, tempat matah tu semua mustajab doa. Lain pada itu, ada orang kata berdoa di Arafah tu ialah pada 9 hari bulan Zulhijjah. Kalau musim umrah bukan 9 Zulhijjah. Yang pergi umrah biasa tu, yang duk panjat, duk khabat Bukit Jabal Rahmah, duk berdoa tu siapa suruh? Situ tak ada nas pun yang mengatakan mustajab doa. Mustajab doa di Arafah, di Jabal Rahmah ke, di Arafah, di mana saja, ialah pada musim haji saja. Musim-musim umrah tu dia macam tanah Malaysia. Baik tak saya pergi tu, kalau nak doa di Jabal Rahmah atau pada Arafah, baik berdoa kat Malaysia, tak payah keluar duit. Sebab nilai Arafah ya, dengan tanah halal lain sama aja. Dia istimewanya adalah kerana dia tu pada 9 Zulhijjah tu.
Allah memberikan keistimewaan kepada Dhuyufur Rahman, tetamu-tetamu dia untuk dimustajabkan doa pada malam 9 dan hari 9 tu, dan malam 10 tu. Ada apa nama, dalam 2 hari 2 malam tu. Itu yang masa yang sangat mustajab. Tidak ada hamba-hamba yang paling ramai Allah membebaskan daripada api neraka melainkan hari Arafah tu. Itu yang dikatakan hari Arafah yang istimewa. Hari lain itu biasa. Tuan-tuan janganlah ambil kesempatan pula bila ada orang kata tu minta doa supaya kita, orang yang tak datang tu datang, orang yang tak dapat jodoh tu, semua khurafat mereka tu. Saya pernah tengok di atas batu, di tepi batu yang di atas Jabal Rahmah tu, dia tulis nama macam-macam. Dia panggil tulis nama atas batu Jabal Rahmah tu lah, dia tulis nama. Kemudian ada orang cerita lah, kalau kita nak jodoh kita kena tulis nama kita dengan pasangan kita ndak tu. Ada yang tulis address sekali pada, dengan nombor telefon, 3 nombor telefon, handset satu, rumah satu, pejabat pun ada. Address tu dengan postcode sekali tu, keliling. Ya akhir ni saya tengok pihak berkuasa dah apa, taruh cat hitam. Cat hitam tu orang tak dah tulis lah. Bila dia tengok cat hitam, orang cari pen putih pula. La ilaha illallah. Nak menulis juga di atas batu tu. Itu semua khurafat, tidak ada nas. Ya. Dan nak berdoa, pilihlah yang saya sebutkan tadi lah. Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati dikasihi Allah. Terdapat beberapa hadis Nabi SAW menyatakan keutamaan dan kelebihan Makkahul Mukarramah. Yang lain selain daripada itu, ketika Rasulullah SAW berada di Hazawarah. Hazawarah ni pasar dekat rumah Ummu Hani. Ya, baginda telah mengatakan dalam maksud, demi Allah, sesungguhnya engkau yakni Mekah adalah sebaik-baik bumi Allah dan bahagian bumi Allah yang amat dicintainya. Seandainya aku tidak dikeluarkan daripadamu, maka aku tidak akan keluar daripada Mekah. Maknanya Nabi begitu cinta dan kasih sayang kepada Mekah. Dia keluar tu kerana perintah Allah sahaja. Kalau ikutkan Nabi sendiri, dia kata aku tak akan keluar daripada Mekah. Dalam maksud yang lain, tuan-tuan, disebut oleh Nabi SAW, tidak ada bumi yang lebih baik dan aku sukai daripadamu, wahai Mekah. Seandainya kaumku tidak mengusir aku daripadanya, sudah tentu aku tidak akan keluar dan meninggalkan Mekah. Dan yang ketiga disebut oleh Nabi SAW, demi Allah aku tidak akan meninggalkan Makkahul Mukarramah kerana sesungguhnya aku tahu bahawa engkau merupakan bumi Allah yang paling aku cintai dan yang paling mulia di sisinya. Seandainya kaum aku tidak mengusirku, maka aku tidak akan keluar daripada Mekah. Jadi lebih kurang sama sajalah dalam hadis ini, tapi dalam riwayat-riwayat yang berbeza nak menyatakan bahawa Nabi begitu cinta dan kasih kepada Makkah Al-Mukarramah. Oleh kerana dia diperintah oleh Allah suruh keluar, barulah keluar. Kalau ikut Nabi sendiri tak nak keluar daripada Makkah Al-Mukarramah. Dan selain daripada itu, tuan-tuan yang kita dengar cerita bahawa Mekah ini tak akan masuk Dajjal dan penyakit ta'un, ya, Allah akan pelihara, dan Allah akan pelihara sampai hari kiamat. Jadi Dajjal ni dia akan datang juga, tapi dia duduk di pinggir-pinggir Mekah dan pinggir Madinah. Dia buatlah konsert-konsert lah, nak menarikkan yang orang munafik banyak tu dalam Mekah tu, orang-orang zindik, orang fasik, orang-orang yang hati yang masih kosong, dia berada di sana. Tapi bila dia buat konsert-konsert yang menyukakan orang-orang munafik ini, orang munafik akan keluar lah. Maka tinggallah betul-betul orang beriman saja di sana. Dan Mekah juga akan bergoncang sebanyak 2 kali, insya-Allah. Nanti saya akan terangkan macam mana tanda-tanda kiamat berlaku di Mekah Al-Mukarramah sebagai tanda permulaan dunia ni akan hancur. Jadi satu ketika nanti pula Kaabah pula akan diruntuhkan, ya, bila sampai masa. Sekarang ni tak lagi lah, bukan Kaabah diruntuhkan, Masjidil Haram jadi dirubuhkan sebab nak digantikan dengan masjid yang baru, ya. Tapi satu hari nanti ada dalam hadis sahih menceritakan bahawa Kaabah tu diruntuhkan oleh seorang yang berkulit hitam, yang kaki kecil kurus. Dia menggunakan tenaga dia sendiri daripada Afrika, ya. Kita tak tahu bila masanya, tapi benda dia akan berlaku, perkara ini akan berlaku satu ketika nanti. Jadi saya ingat tuan-tuan dan puan, sekali itu saja, masa tidak mengizinkan kita lagi. Mudah-mudahan
kita merasa sayang dan cinta kepada Mekah ini. Apabila kita sampai ke sana, kita ambil peluang untuk membanyakkan ibadah kepada insya-Allah. Sekian saja qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.